Testing, 1, 2, 3, testing, 1, 2, 3.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semua sihat, sejahtera naknya. Alright. Okay, kita pasal bulan-bulan puasa ni kena cepat, kena jalan je lah. Dan jalan terus je. Okay, kita teruskan dengan kita punya agenda pada malam ni. Okay, mula-mula sekali kita update info terkini. Info terkini lah. Okay, nombor satu, mula-mula sekali ada produk baru. Produk baru yang pertama ialah ini, Power Vita Energy. Power Vita Energy. So, dia akan keluar, tapi belum jual lagi, tapi dia akan keluar dalam 2 set. Satu set yang satu kotak. Satu kotak harga dia RM135, 20,000 PV. Dan setiap kotak ada 30 sachet. 30 sachet. Jadi 30 sachet bermaksud satu sachet RM4.5. RM4.5. Nanti kita akan ulas sikit pasal tentang produk ni. Kemudian kemudian dia akan keluar juga dalam bundle set 4. Bundle set 4 harga dia RM520. RM520 bermaksud sekotak harga dia 100 alamak pula. Jadi satu sesi tu RM4.33. Salah lagi, typo dekat RM1.35 pula. Salah tu. Dia sebenarnya dia kurang. Dia RM1.30 je. RM1.30 satu kotak. Typo. Okey, kemudian lagi satu yang nak keluar dan akan dijual sebelum raya 9 April. Minggu depan. 9 April ialah Tetemi Tom Yum Paste. Haji tak share screen Haji. Tak nampak. Share screen. Kak Rin tak nampak, tak tahu lah. Orang lain nampak ke? Tak. Okey. Kak Rin tak nampak pun. Nampak Mungkin dia. Tadi Tadi orang saya lain. dah share dah tadi. Share screen. Nampak? Okay. Baru nak masuk dia. Okey. Baru ada. Okey. So yang kehabisan stok ada 7 produk yang habis stok. Yang habis stok ada 7 produk. 7 produk. Okey. Kemudian dalam pada 7 ni yang ada tarikhnya hanya curry paste. Itu pun dia kata April. Tarikh sebenar tak ada. April. Anytime lah bulan ni. Anytime. Yang sini sebelum raya ni keluar lah ni kot. Kemudian Manuka Honey pun dia kata April, tapi saya tak berani nak letak sebab tak sure. Tapi yang terkini out of stock ialah Easy Clean Water Filter Pitcher punya filter element. Itu yang terkini lah. Alright. Okay. Seterusnya ada motivation campaign. Ini motivation campaign ni untuk yang aktif dengan Go 100. Go 100. Okay. Ini Go 100 motivation campaign. Okay. Kempen kali ini dia bermula pada Mac hingga September. Jadi 6 bulan. 6 bulan di mana sesiapa sahaja yang capai Sales Master atau ke atas 3 kali dalam tempoh 6 bulan ni, 3 kali, dan ada rekod jumpa 100 orang dalam program Go 100 dan rekrut 50 orang dalam tempoh 6 bulan, rekrut 50 orang, maka anda akan dapat satu seat untuk Auto Sales Master Workshop yang bakal dijalankan bulan November nanti. ASM Workshop. Okay. So, antara syarat-syarat dia ialah, nombor satu, ini kempen ni terbuka kepada semua ahli. Tak kisahlah apa level mastership pun, janji dapat capai Sales Master dan above 3 kali. Kemudian yang kedua,
terutama sekali ni kepada yang bukan ASM yang belum dapat PIN. Yang belum dapat PIN. Okay. Jadi peluang untuk anda lah merasa macam mana pergi ASM workshop ni. Apa yang dapat dekat ASM workshop. Okay. Kemudian campaign period ni Mac sampai September. Kemudian ni nak tolong jangan conteng skrin ya. Jangan conteng. Nampak awak conteng sekarang ni skrin. Okay. Campaign kriteria ni ini untuk yang capai sales master keadaan ke atas. Lepas tu jumpa 100 orang dalam program Go 100 dalam tempoh 6 bulan dan rekrut 50 orang. Kemudian ini ada had dia. Dia hanya buka untuk 50 orang yang pertama sahaja. Jadi 50 orang ni yang pertama dah dapat, lepas tu yang lain ke tak adalah. Jadi kalau siapa nak tu kena buat cepatlah. Jangan tunggu 6 bulan dah. Jangan tunggu 6 bulan. 3-4 bulan kan dapat, capai dan okey. Okay. Kemudian biasalah disclaimer. Syarikat boleh ubah anytime syarat-syarat ni. So maknanya kalau dia rasa sekarang ni kata 50, sekali dia nak tambah pergi 100. Itu dia mahal lah. Dia boleh buat lah. Okay. So ini kempen motivasi untuk mereka-mereka yang aktif dalam aktiviti Go 100. Okay. So dia tak naklah kita Go 100, lepas tu kita pergi ramai-ramai, lepas tu tak ada hasil. So pergi ramai-ramai, ambil, lepas tu capai, sama tu capai Sales Master dan insyaAllah boleh dapat pergi ke Auto Sales Master Workshop. Ini saya tak tahulah kat mana tahun ni dibuat. Tahun lepas kita kat Port Dickson. Tahun ni tak tahu kat mana. Alright. Okay. So kita nak ulas sikit tentang Power Vita Energy ni. Sebab apa benda ni disebut oleh kita punya Vice President. Hari tu dah ada cerita. Tapi saya tak nak sebut apa yang disebut. Tapi saya nak ambil apa yang ada dekat Channel Atomy. So kat Channel Atomy dah ada ni ya. Dah ada literature ni. Boleh cari. Okay. Power Vita Energy. Okay. Dia satu kotak ada 30 sachet. Setiap sachet ni dia kembar dua. Kembar dua macam ni. Sachet kuning dan sachet orange. Okay. Sachet kuning, orange. Alright. Ini dia ada 13 vitamin dalam kuning ni. Dan yang dia ada 6 minerals. Okay. So ini tujuan dia ialah untuk tingkatkan kesihatan anda dengan nutrisi asas dan tenaga yang diperolehi daripada 19 jenis vitamin dan mineral. So dia tingkatkan tenaga. Right. Kalau nak ikutkan apa yang ada ni, nilai dia 100% kepuasan cukup untuk apa yang diperlukan oleh setiap individu. Dia punya kandungan itu. Dia cukup dah. Nanti kita akan kupas apa yang dikongsikan oleh Dr. Richie Woon. Okay. Kemudian 19 jenis Power Vita ni dipenuhi hanya dalam 1 gelas air sehari. Kita ambil 1 sachet je sehari. 1 pack je satu hari. 1 set satu hari. Untuk 1 gelas air. Dengan 1 gelas air. Okay. Jadi bila cara nak guna dia nanti saya tunjuk. Ini dia punya kandungan, boleh baca apa kandungan dalam tu, apa yang ada dalam sachet ni. Okay. Kemudian ini dia cakap pasal memastikan hanya nutrien penting yang terkandung 100% dalam setiap paket berbentuk batang berganda. Dia berganda gitu. Saya tak nak go detail, cuma saya nak beritahu detail ini boleh ada dekat channel Atomy, boleh baca sendiri. Saya nak tunjuk je. Okey, 1 paket sehari dipenuhi dengan nutrien penting yang diperlukan oleh semua orang. Semua orang. Ini tak ada kira umur, tak kira lelaki perempuan, semua orang. Okey. Untuk kesihatan tulang, untuk antioksidan, untuk penghasilan tenaga dan metabolisme, untuk fungsi imun, lepas tu kesihatan mata, pelindungan sel, lepas tu metabolisme. Okay. Ini apa yang Pro Vita ni boleh bantu lah. Okay. Kemudian
Cara nak ambil dia, kena pisahkan tu. Pisahkan dua ni, kemudian koyak dan tuangkan dalam gelas. Ada yang dah ada air. Sama ada nak guna shaker, tak guna shaker, tak kisah. Tapi masuk dalam air. Baru-baru ni di Success Academy, kita puasa, yang diorang ni semua dapat 2 sachet, cuma saya punya tak ada, tak mana pergi, siapa ambil tak tahu. So diorang minum, aduh terliurnya lah, hai. Diorang minum dengan benda tu ada ais tu lagi, memang sedap. Gayanya memang sedap. Kan? Okay. Inilah bahan-bahan dia. Dia ada serbuk lemon, kemudian serbuk ekstrak guarana. Guarana ni memang hebat tau. Guarana ni dikaya dengan kafein dan juga ada benda bahan lain, mineral lain. Kemudian serbuk ekstrak kunyit, serbuk jus bit merah, lepas tu arginine, lepas tu serbuk campur 20 sayuran, lepas tu ada 15 bijirin, lepas tu ada lactobacillus, kemudian serbuk ekstrak nanas, kemudian serbuk campuran buah. Banyaklah. Banyak sangat. Okay, so ni bila dah campur dalam air dia jadi kuning macam ni, mula-mula dia merah pada jadi kuning. Nikmati dalam pelbagai cara seperti minuman vitamin yang menyegarkan. Memang menyegarkan. Okay. Tu macam ni saya cakap tadi. Ni ceraikan dia, kemudian masuk dalam shaker water, shake, lepas tu minum. Okay. Minum. So, siapa yang disyorkan untuk siapa? Untuk mereka yang mencari cara mudah untuk meningkatkan vitamin, mereka yang perlu mengembalikan tenaga badan selepas hari yang memenatkan, betul, mereka yang memerlukan tenaga tambahan untuk kerja lebih masa dan mengakhiri majlis sosial, kanak-kanak dan remaja yang memerlukan nutrisi seimbang, dan mereka yang memerlukan suplemen nutrisi akibat pengambilan makanan yang tidak teratur dan pemakanan tidak seimbang. Kerana mereka yang memerlukan rangsangan tenaga untuk bekerja dengan penuh semangat. Itu mereka yang memerlukan sistem imun dan berfungsi dengan normal dan sistem badan yang teratur. Ini. Jadi semua orang lah. Sebabnya semua orang. Jadi tak adalah istilahnya siapa boleh makan, siapa tak boleh makan. Semua boleh makan dan disyorkan 1 sachet sehari. 1 pack sehari. Okay. 1 pack sehari. Alright. So kita masuk topik kita malam ni. Success Academy March baru ni. Yang itu. So ini dia punya peserta lah. So ini Richie Yun ni, dia Vice President. Dia Vice President. Dia naik pentas 2 kali. Satu cerita pasal slogan, satu cerita pasal message. Nanti apa dia cerita, kita akan kupas lagi. Kemudian ini Wang Yuan. Ini Royal Master daripada Taiwan. Dia cerita pasal road to success. Sedih juga dengar cerita dia ni. Okay. Alright. Start dengan Alex Ong. Kita punya Royal Master Alex Ong. So dia bagi welcome speech. Apa dia kata? Dia kata semua orang harus committed hadir SA setiap bulan untuk belajar. Belajar dan belajar. Dia kata 2 kali disebut belajar tu. Dah sekali. Sebab apa dia kata? Setiap kali dalam SA ni banyak benda baru yang kita dengar. Yang sebelum ni tak pernah dengar, kita akan dengar. Okay? Anda tidak diajar mendapat pendapatan 100K waktu di sekolah. Gitu. Waktu sekolah ke universiti ke tak ada orang ajar macam mana dapat pendapatan 100K sebulan. Kan? Tak ada. Tapi dalam sistem kejayaan anatomi, dia mengajar kita untuk mendapat pendapatan pasif. Sistem kejayaan anatomi mengajar kita untuk dapat pendapatan pasif. Okay. Dan dia kata, of course lah, ini fakta. Makan gaji tidak akan dapat jadi kaya. Orang yang kaya, orang bisnes je kaya. Makan gaji dia cukup. Sebab dia banyak sangat benda yang kena potong. Lepas tu, dia kata, belajarlah menulis buku senario kehidupan dengan betul. Ramai orang tulis buku life senario tapi tak tulis dengan betul. Bila tak tulis dengan betul, jadi dia akhirnya dia mudah mengalah. Okay. So, dia pesan setiap kali pergi SA ni,
dia suruh catat tips waktu speaker cerita pasal road to success. Sebab cerita ni banyak sangat. Kadang-kadang ada yang kena dengan diri kita, kadang-kadang ada yang sesuai dengan diri kita. Okay? So itulah yang disampaikan oleh Alex Ong, kita punya Royal Master. So, selepas dia, terus Lee Chi Yun ni. Dia nak cerita pasal slogan, be excellent or be extreme. Genggam bara api biar sampai jadi arang. So dia cerita pasal ni. Okay. Beliau ni merupakan seorang doktor perubatan. Tapi dia tak tulis doktor depan dia. Tapi dia medical doctor. Dia medical doctor. Dia ni dari keluarga miskin dan serba kekurangan. Dan dia waktu sekolah pun teruk. Tak berapa nak berjaya lah. Sebab keluarga macam tu jadi tak ada. Tapi dia berhasrat. Dia berhasrat untuk improve dia punya kehidupan. Maka dia dengan slogan ni, so dia ambil inisiatif untuk masuk ke bidang perubatan, untuk belajar perubatan. So of course bila kena situ, dia jadi lebih berubahlah cara dia. Dan dia kata, masalah dia ialah perasaan engram. Engram ni satu perasaan yang merosakkan minda kita. Di mana menyukarkan diri untuk membezakan antara kesempurnaan, transformasi diri dan juga business autonomy. Jadi dia tak boleh nak menilai. Kalau kita ada engram ni, so kita kena kawal engram ni. Kena kawal. So, dia tanya balik. Adakah business autonomy ini mengutamakan wang atau berbanding dengan manusia? Dia tanya kita. Adakah itu autonomy ini mengutamakan wang berbanding dengan manusia? Dan adakah kita mengutamakan sanjungan berbanding dengan kasih sayang? Ini dua soalan. Persoalan ni bagi. Okay. Alright. Sebenarnya dalam autonomy, kalau wang, kita jalan sendiri. Kita boleh pergi laju sampai wang. Tapi kita tak boleh pergi jauh. Tapi kalau berbanding manusia, maknanya dengan kelompok kita, dengan rangkaian kita. Maknanya bila rangkaian kita sesama kita bekerja, kita akan boleh pergi jauh. Itu maksud dia. Itu maksud dia. Okay. Alright. Bisnes adalah strategi, manakala produk adalah alat. Ini kita ingat. Bila kita kata bisnes, kita kena merancang. Sebab tu kita tulis dalam buku life scenario. Kita buat dalam kita punya 8 core. Okay. Dan kita mahirkan melalui sistem kejayaan autonomy untuk belajar tentang produk. Sebab produk adalah alat untuk kita berjaya dalam bisnes ni. Okay. So kita harus kawal diri agar tidak dipengaruhi oleh perasaan negatif. Kadang-kadang kita negatif ni lah. Kita sendiri yang kata, oh tak boleh lah. Sendiri. Bukan orang lain. Sendiri. Tahu tak boleh lah. Oh susah lah. Susah lah. Oh aku tak ada ni. Aku tak ada kekuatan. Semua itu silap. Okay. So ditanya, bagaimana nak cemerlang? Bagaimana nak cemerlang? Nak cemerlang, mesti arif tentang produk, faham tentang business autonomy, dan menjaga hubungan sesama manusia. Okay. 3 benda ni paling mustahak. Jadi tak boleh kita sekadar tahu faham dengan bisnes, tapi 2 lagi tak ada. Ataupun kita ada faham pasal bisnes tentang manusia, tapi pasal produk tak ada. So 3 ni mesti seiring. 3 ni mesti sama kuat. Allah mak. Siapa pula cakap tu? Okey. Dia nanti saya kena mute all lah. Saya ingat saya tak nak mute. Okey, kena mute lah. Okey. Ada lagi? Oh, saya punya. Okey, alright. So, lepas tu dia cakap. Dia tengok, kita punya view. Pandangan kita. Pandangan kita tengok tentang kejayaan dan kesempurnaan. Itu yang kita nak. Kita nak kejayaan, kita nak kesempurnaan. Everything nak, kalau boleh nak perfect.
Nak perfect. Kemudian kita nak menjalankan tugas dengan baik. Kalau kita kerja, kita nak kerja dengan baik. Sebenarnya. Dan kita mestilah rasa kita cekap. Kita nak ada kecekapan. Dan kita rasa bila kita dah ada tu, kita nakkan kemenangan. Itu pandangan setiap individu. Individu mesti dia ada pandangan macam ni. Berbeza dengan atomi. Pandangan atomi berbeza. Okey. Mana pula? Okey. So pandangan atomi nakkan ada perubahan, nak tengok semua ahli dia ada perubahan dan kemajuan. Sebab tu dia ada sistem dia anatomi. Mana cakap tu? Siapa? Kemudian atomi nak kita melakukan yang terbaik. Go all out. Yang terbaik. Okay. Kemudian dia nak ahli-ahli ni berkumpul bersama-sama. United Synergy of Super Heart. Super Synergy of United Heart kan. Betul, Super Synergy of United Heart. Dia nak bersama-sama. Dia tak nak satu grup ini berpuak-puak. Tak mau. Kalau boleh dia nak semua sama. Okay. Kemudian bila dah ada tu, dia nak kita berjaya. Maknanya semua ahli berjaya. Dia tak nak individu yang berjaya, dia nak semua ahli yang berjaya. Itu yang atomi tengok. Okay. Itu yang atomi tengok. Jadi, Richie beritahu tentang 3 langkah untuk kepimpinan mikro leadership. 3 langkah. Nombor 1, kita kena beri peluang pada diri sendiri. Kita mesti beri peluang pada diri kita sendiri untuk kita buat apa-apa usaha. Cuba apa-apa. Kemudian, kita kena bertindak melebihi kemampuan biasa. Go beyond. Kena go beyond. Jangan patutnya buat 10, kita buat 8. Kalau patutnya buat 10, kita buat 11, 12. Dan yang seterusnya, jangan pernah berputus asa kerana keinginan tak tercapai. Sebab dia pernah jadi gitu. So, dia pesan, jangan pernah berputus asa kerana keinginan tak tercapai. Dia sebenarnya dulu, dia nak jadi penyanyi. Jadi pemuzik penyanyi. Pemuzik penyanyi. Tapi tak berjaya, jadi dia patah semangat. Tapi oleh kerana dah masuk ke bidang perubatan, dia jadi lain. Dan kemudian bila dia berjumpa dengan Pak Hanggil, dia mengakui Pak Hanggil ini sangat berbeza dengan pemimpin yang lain. Sangat berbeza. Okey. Kemudian dia kata ada 3 gaya kemahiran interpersonal. Hubungan antara manusia, 3 gaya. Nombor 1 sekali ada pemberi. Kategori pemberi ini 25%. Kemudian kategori pengambil ni ada 19%. Ada taker. Yang ni giver, taker. Yang ni penjodoh adalah matcher. Ada 56%. Dan setiap ni ada fungsi dia. Ada kebaikan dia. Jadi kita dalam kategori mana? Adakah kita dalam kategori mana? Adakah kita pemberi, atau kita pengambil, atau kita penjodoh? Penjodoh ni maknanya dia tengok apa benda, dia sesuaikan, dipadankan, dia adjust. Kalau pemberi ni asyik beri je, giving je, not taking. Yang ambil ni asyik ambil je, harap pada orang je. Okay. Alright. Lepas tu, langkah untuk menjadi cemerlang, kita hidup dengan kehilangan kita. Maksudnya, we live with what we don't have. Jangan kita tak ada, kita rasa, tak ada ni, aku tak boleh, habis, putus asa. So, itu maksudnya, we live with what we have. Kemudian, kita kena lakukan berulang kali. Bukan hanya sekali. Sekali buat, gagal, that's it. No.
Gagal, itu yang dia kata, jatuh 4 kali, bangun 5 kali. Kena always continue untuk buat. Dan kita kena bantu orang lain. Dalam item ini, kita kena bantu orang lain. Tak boleh kita self-centered. Tak boleh kita diri sendiri. Pentingkan diri sendiri. Dan kita kena belajar bersabar. Sebab dalam item ini, hari ini kita join, sebulan, 2 bulan, belum tentu kita boleh dapat income. Sebab sistem kita bukan macam MLM lain. So dia perlu dipupuk, perlu bina, dan dia mengambil masa. Kecepatan dia bergantung pada berapa kerap kita melakukan kita punya aktiviti dan berapa serius kita menjalankan aktiviti. So itu yang dia kongsikan. Dan masuk pada pembentang berikutnya, SRM Cialin. Saya cerita pasal my story. Dia ni daripada Sungai Petani. Ibu pada 3 orang anak. Okay. Dia ada ACCA. ACCA dan jadi banker selama 13 tahun. Okay, jadi banker. Dan selama 13 tahun tu, dia menang banyak anugerah industri perbankan. Sampai dapat pergi trip, macam-macam lah. Macam-macam. So, menang aja. Menang aja. Sebab serius buat kerja kan. Tapi dia hadapi masalah kesihatan. Akibat sibuk dengan tugas, kerja lebih masa sampai malam-malam, hari-hari kerja, stres dan sebagainya, so jadi masalah. Kemudian bila ada itu, ada dia punya corporate client memperkenalkan Atomy, dan bila dia kenal produk tu, dia ingat nak jadi consumer sahaja. Target dia jadi consumer. Kenapa nak jadi consumer? Sebab dia punya persepsi produk MLM ni adalah mahal. Ini kenapa apa? Bila orang diperkenalkan kepada Atomy, tidak masuk dalam sistem, dia akan anggap Atomy ini MLM. Dia akan anggap Atomy ini MLM. Sebab itulah penting bagi kita, siapa saja yang kita bawa masuk dalam sistem kejayaan Atomy. Supaya boleh faham apa sebenarnya Atomy ini. Kalau tidak, dia akan jadi ni. Persepsi MLM adalah mahal. Dia persepsi Atomy ini sama macam MLM. Okay? Jadi, dia jalankan bisnes ini separuh masa selama 1 tahun. Tapi dalam pada 1 tahun tu, dia jalankan bisnes, dia punya income daripada Atomy ni dah macam nak sama dengan macam dia kerja dekat bank. Macam nak sama dia kerja dekat bank. Taklah sepenuhnya, tapi macam-macam nak sama. Dia kata, ini buat separuh masa, boleh dapat macam ni. Lepas tu, pada peringkat awal pun suami dia tak menyokong. Hari itu adalah suami dengan anak-anak dia ada. Tapi suami tak menyokong peringkat awal. Lepas tu, perubahan selepas ikut success tour. Dia dapat success tour Diamond Master, success tour tu. Dia pergi Korea, tengok, balik tu, dia resign dan dia buat full time di Atomy. Selepas tu, dia capai Sheryl Rose Master. Okay? Dan dia pun bertambah sihat sekarang. Okay. Right. Next, Vice President Richie Yun lagi. Ini kali ini dia cerita tentang Mestige. Bila Mestige, dia fokus pada 2 produk sahaja. Dia cerita. Produk yang pertama, dia kata pasal Hemohim. Dan dia terlibat dalam pembangunan produk ni. Produk Hemohim. Dia terlibat. Hemohim adalah penggerak sistem imun manusia. Sistem imun ni, Atomy adalah penggerak sistem tu. Dan dia ada pengaktifan NK cell, anti-cancer cell. Sebab semua orang ada kanser, cuma sama ada dia aktif tak aktif je. Jadi dia dengan ini dia boleh aktifkan NK cell, anti-cancer cell dia. Kemudian dia boleh ada pengeluaran cytokine. Okay. Nak tanya detail boleh tanya Dr. Siti apa benda ni. Kemudian pengaktifan sel imun. 3 perkara ni ada dalam Hemohim. Jadi Hemohim ni dah ada 3 kertas kajian mengenai penambahbaikan keletihan. Kertas kajian ini bukan orang cakap hanya testimoni gitu, tapi ada research paper. Ada research paper.
Kemudian ada juga dijalankan human clinical study. Banyak orang buat ujian hanya setakat tikus pada tikus. Tapi hemohim ini dijalankan kepada manusia. Ada clinical study. So, ada 35 tesis setakat 30 Jun 2023 dan ada 20 SCI level papers, scientific papers tentang hemohim. So, ada banyak. Ada banyak. So, ini bukanlah produk yang maknanya tangkap muat. Selepas dibangunkan selama 8 tahun tu ada lagi orang buat kajian. Ada lagi buat kajian. Jadi, kalau kita cakap tu, kita kena sebut pasal benda ni dan kita boleh cari benda-benda ni. Papers ni. Dia ada publish. Boleh cari. Saya tengok. Okay. Dan diingatkan sekali lagi. Tidak ada sebarang kesan termasuk hepatotoxicity. Yang ini kerosakan pada hati yang disebabkan oleh ubat, bahan kimia atau herba atau makanan tambahan. Ingatlah yang kisah yang pada tahun 2021 tu, yang dengan Hong Kong tu, ini. Jadi kata dia, sebenarnya tak ada efek pun walaupun ada bahan tu dalam hemohim. Cuma kalau nak kesan pada kita, dia kena ambil 300 cc setiap satu hari. Oh banyak. Jadi benda yang kita ambil 1 cc, 2 cc tu tak ada apa. Jangan bimbang. Jadi semua orang kena faham. Bila orang sebut pasal ini ada masalah jadi efek pada hati, tak. Memang ada kajian membuktikan tidak ada. Takkan sebabkan. Okay. So, membantu mengurangkan kesan pencegahan dan pemulihan kerosakan sinaran radiasi. Jadi, orang buat radiation treatment, kalau dia ambil hemohim, dia punya side effect tu boleh kurangkan sikit. Dia boleh kurang, boleh redakan sikit. Taklah teruk sangat. Juga kurang kesan sampingan pada kesan rawatan kemoterapi. Orang kena kemo, biasanya lepas tu dia muntah-muntah lah, rambut rontot lah, itulah macam-macam kan. So, dengan pengambilan hemohim, insya-Allah dia membantu mengurangkan kesan-kesan yang negatif tu, yang tak baik tu. Okay. Kemudian, ini cakap, dia beritahu statement dia. Jika anda tidak merasai faedah dari suplemen Atomy, bermakna ada 2 perkara saja. Nombor 1, anda mungkin terlalu sihat. Atau yang kedua, anda alami ketidakseimbangan vitamin dan mineral. 2 benda ni. Kalau orang cakap, ambil tak ada rasa apa pun, tak ada rasa pun. So, 2 martabat. Satu, dia betul-betul sihat. Satu lagi, dia badan dia tidak ada keseimbangan vitamin dan mineral. Trace vitamin tak ada. Okay. Alright. Sebab kekurangan mineral dalam tubuh masyarakat moden adalah satu, kerana terlalu banyak mengambil makanan segera. Tapi yang Atomy ramen tak ada masalah sebab dia tak ada banyak benda-benda yang merosakkan. Tapi yang lain-lain, na'udzubillah, kita wallahualam kita pun tak tahu. Tapi ini kenyataan. Yang kedua ialah perubahan persekitaran tanah. Jadi walaupun sayur-sayuran ditanam, tetapi dalam tanah tu, nutrien-nutrien dalam tanah tu naik kepada tumbuh-tumbuhan tu, benda yang tak berbaik yang kita makan. Sebab tu dalam Atomy, semua logam berat dalam tumbuh-tumbuhan ni semua ditapis, dinyahkan. Jadi semua dia adalah selamat. Sebab itulah kadang-kadang orang cakap tak boleh ambil herba, nanti jadi efek ini. Itu sebab dia tidak ada pembersihan. Tapi di Atomy dah dibersihkan melalui teknologi yang ada dalam kat KAIRI. Dekat KAIRI. Okay. Alright. Tentang Atomy Power Vita yang memenuhi 100% keperluan harian yang saya tunjuk tadi. Okay. Sesi kuning ada vitamin dan mineral. Sesi kuning, mineral. Sesi merah ada kafein dan guarana. So, guarana ni baik untuk anti penuaan, kesan antibakteria, obesiti dan pencegahan penyakit kardiovaskular. Kalau tuan-tuan dan puan Google tentang guarana ni,
banyak syarikat MLM menjual produk-produk berasaskan guarana. Guarana. Bukanlah Atomy saja. Ramai banyak syarikat guarana. Ada kopi guarana, ada macam-macam. Dan saya tak nak sebutlah syarikat apa. Saya browse tadi, saya tengok. Dan semua claim benda yang sama. Benda yang sama. Tapi yakinlah, kalau Atomy buat keluar ni, kajian dia memang secara detail. Memang menyeluruh dan boleh diyakini. Yang lain, saya tak berani nak komen. Okay, tak boleh komen. Alright. Kemudian, speaker lain, Roy Master Mina Chua. Tajuk dia, How to be ASM. So, dia start dengan draw tu lah. Draw tu benda yang biasa. Tapi apa yang dia cakap ialah, dia fokus pada 50 keluarga. Dia suruh kita fokus pada 50 keluarga. 50 keluarga, 25 kiri, 25 kanan. Okay. Dan kena tingkatkan auto consumer. Mereka-mereka yang akan beli produk dengan sendiri, ada produk baru dia beli semua sekali, dan dia anggarkan setiap keluarga ni berbelanja 100,000 PV setiap bulan. Dari 100,000 PV setiap bulan, mana setiap bulan 25, anda 2.5 juta, anda boleh dapat anda punya sales master, capai sales master. Dan boleh dapat control sales master. Dan dicadangkan untuk jalankan aktiviti Go 100. Kalau dia bulan puasa ni, dekat orang nak berbuka pun dia sibuk lagi pergi cari orang. Time orang nak berbuka dah ni, dia sibuk lagi pergi cari orang. Sibuk cari orang. Okay? Bentuk Go 100. Dan kemudian dia kata, kita guna produk dengan bersungguh-sungguh. Bukan hanya sekadar sekali beli, lepas tu sudah. Jadi belum datang kesan. Jadi kalau kita dengan bersungguh-sungguh, pastinya nampak kesan pada diri kita. Dan membolehkan kita bercerita pada orang lain dengan penuh keyakinan. Bila kita cerita dengan orang lain penuh keyakinan, maka mereka pun teruja untuk membeli produk apa yang kita cadangkan. Nah, itu Mina Chua. Okay. Habis Mina Chua, ini Star Master Wang Yujuan. Ni. Wang Yujuan. Dia pun itu hari itu masa berkongsi tu pun nak menangis juga. Tapi orang tepuk tangan tak ada dia menangis lah. Apa sebab dia menangis? Okey, ini dia. So bagi dia, definisi kejayaan adalah memenuhi keinginan yang diidamkan. So barulah kita kata berjaya. Kalau kita ada keinginan, kita ada sesuatu yang kita idamkan, tak dapat, belum berjaya lagi. Belum berjaya lagi. Dia ni nak berjaya dia apa? Dia kata, dia nak jadi puteri. So, dia tunjuk gambar bilik tidur dia. Bilik tidur dia macam bilik tidur puteri lah. Rasa nak kemas bilik pun, mau 3 jam kot. Kemas bilik tu. Kemudian, beliau ingin memenuhi tuntutan sebagai, dia kata, berat tuntutan. Nombor 1, sebagai ibu, sebagai isteri, sebagai anak, sebagai menantu, sebagai pemimpin Atomy dan juga diri sendiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pihak, 6 tuntutan yang berasingan yang perlu dipenuhi. Okay. Right. So, kejatuhan pasaran saham telah memusnahkan segala-galanya. Ini waktu dia kecil. Ayah dia ni kuat dengan share. So, memang keadaan rumah dia memang cantik pada ketika itu. Tapi kerana kejatuhan pasaran saham, everything gone. Everything gone. Bila gone tu, kehidupan keluarga mulai berubah. Sehingga kan takut menjawab panggilan telefon. Stres. Kalau tak nak jawab telefon pun stres. Satu keluarga stres. Kemudian dia sendiri takut untuk pergi sekolah. Yuran tak bayar, itu ini macam-macam. Takut untuk pergi sekolah. Dan berlakulah keretakan rumah tangga antara ayah dan ibu dia. Okay? Ayah dan ibu dia. Kemudian
faktor keretakan tu mempengaruhi aspirasi waktu dia nak membesar. Waktu nak besar. Jadi, dia dah jadi stres. Dah bila asyik tengok bertengkar, jadi stres. Dia tu. Jadi, so dia belajar. Dia belajar mendapatkan pekerjaan sebagai ahli terapi. Dia belajar sebagai jadi ahli terapi. Kenapa dia pilih jadi ahli terapi ni? Ini kerana pendapatan yang stabil. Jadi ahli terapi ni pendapatan dia stabil. Dan persekitaran tempat kerja yang baik. Ingat tak tadi kita cakap awal-awalnya dia keluarga dia semua okey. Bagus. Tapi kejatuhan jadi semua kerotak semua. Daripada rumah yang cantik jadi rumah yang buruk. Ayah dia daripada pakai Mercedes, pakai BMW jadi pakai kereta buruk. Teruk. Jadi stres misalnya. Kemudian jawatan ni tidak mudah diganti. Sebab tu dipilih. Kejaya sebagai ahli terapi. Kemudian bila dia dah involve dengan anatomi semua, kejayaan ayah telah mengubah segala keluarga dia. Ubah ni. Sebab masa-masa semua buat anatomi semua dah berubah. Dan perselisihan selama 20 tahun terukai. Bayangkan berapa lama masa ni yang dia menangis tu. Masa dia menangis. Dia kata bila dia hak ayah dia itu masa tu berdurai lah. Air mata. Air mata. So dia datang ke Malaysia, dia 3 beradik buat anatomi. So kata ubah mindset. Anatomi adalah bisnes yang membantu orang lain. Kita ingat. Tadi bisnes yang ayah dia buat, saham tidak membantu orang lain. Tapi anatomi membantu orang lain. So dia kata, kalau home party itu sangat berkesan, maka berlatihlah bersungguh-sungguh. Kita dengar home party, semua orang cerita, home party ni bagus, home party bagus. Tapi, apa kita buat? So kita kena berlatih buat home party. Berlatih kat mana? Kita berlatih di hadapan ahli keluarga dulu. Supaya kita boleh berlatih komen tu. Jadi bila kita pergi jumpa orang lain dengan penuh keyakinan, tidaklah kita pergi tempat orang lain, kita jadi malu Allah. Ada tersilap sana sini, tak nak. Okay. Kemudian kita perlulah rajin lebih dari orang lain. Kita kena lebih rajin dari orang lain. Okay. Dan kita kena memanfaatkan kuasa luar untuk mencapai matlamat diri. Leverage. Kita leverage on orang lain untuk kita berjaya. Contoh, leverage atas sponsor, leverage atas orang yang dah berjaya, leverage atas leader yang lain, yang atas-atas kita. Okay. Kemana saja anda pergi, pasti ada pengikutnya. Kalau kita buat dengan baik. Kita buat dengan baik, kita pergi home party, kita present dengan baik, pasti ada orang follow. Okay. Kehidupan bukan satu garis yang lurus, tapi bertingkat-tingkat. Maknanya bukan linear, bukan straight gitu. Dia ada step. Ini satu, naik, gitu. Slow and steady, satu persatu. Okay. Menggunakan sumber contemporary untuk mencipta kemungkinan baru. Kita use keadaan semasa untuk create new potential. New potential. Jadi, kita ni ada apa? Kita gunakan ni untuk create new potential. Jangan kita ada ni, kita biar, tak nak create baru. Kita kena create new potential. Okay. Anatomi sudah sediakan platform untuk semua orang. Semua orang boleh. Tak kira latar belakang, tak kira dia belajar tinggi mana, tak kira dia boleh bercakap atau boleh bercakap. Yang penting, kita kena ikut apa yang ada dalam sistem kejayaan anatomi. Anatomi menandakan permulaan baru. Menawarkan pilihan dui trust. Dua core. Okay. Anatomi ni. Dia dah ada. Bagi peluang. Sebab tu tadi, dia daripada keluarga yang teruk, dengan anatomi, sekarang ni, semua dah menjadi baik balik. Ayah dia pun dah pakai Mercedes balik. Semua dah, pun keluarga dah, rumah dia punya gedabak besar rumah dia. Okay.
Okay. Penggunaan berterusan meningkatkan kemahiran pengedar. Kita guna produk secara berterusan, kita akan meningkatkan kita punya kemahiran. Makin banyak kali kita guna, makin sering kita guna, makin banyak kita guna, makin mudah kita memahami produk tu, makin mudah kita bercerita pada orang lain. Semoga kita berjaya di Atomy. So, itu saja yang saya nak kongsikan pada malam ini. Sedikit liputan mengenai kita punya Success Academy yang telah lalu. Success Academy yang berikutnya akan berlangsung pada bulan April 27 hari bulan. Bulan April 27 hari bulan. Jadi, tuan-tuan dan puan, seperti apa yang disarankan oleh Royal Master Alex Ong, kita bertekadlah. Atomy dah buat jadual dia. Kita boleh tengok di tiket Atomy. Bila tarikh-tarikh. Kita buat komitmen untuk hadirkan diri. Macam baru ni sebab bulan puasa. Bulan puasa dan Atomy tahu program tu akan berlangsung sehingga berbuka puasa. Jadi kita yang hadir ni takkan ada masa nak pergi cari bahan untuk buka puasa. Maka Atomy sediakan pack buka puasa. Pack buka puasa dia bukan kaleng-kaleng tau. Saya bila buka tu tengok ada 2 ekor udang kalah, kari udang kalah. Ada kambing, ada daging, ada ayam, ada sayur. Kalau ikut harga MyTech tu, yang tu kalau kena gitu mau RM40 tu. MyTech ni harga lah sebab nasi biryani lagi. Sebab MyTech ni memang kalau harga produk makanan kat dalam tu, dia macam hotel juga sikit. Jadi, sampai macam sekali, Atomy sediakan pada mereka Muslim yang hadir pada hari itu. Jadi, janganlah kita beranggapan bahawasanya, nanti susah itu, susah ini. Tak, Atomy dia akan cari jalan. Cuma baru ni sedihlah. Bila DTA beritahu saya, tiket yang pak kat Alam Damai hanya 1 tiket je, tiket saya je. Orang lain tak ada. Sedih. Jadi sedih, tak ada orang. Dan bila saya satu orang tu, jadi saya duduk terpencil kat orang lain lah. Tak terpencil lah, sebab ada tiket pak dekat Bangi. Bangi. Jadi Bangi dia ada sekelompok ramai lah. Tapi Alam Damai seorang je. Seorang je. Jadi kalau boleh, next Success Academy, kita tingkatkanlah penyertaan orang kita, especially daripada rangkaian DTA ni. Sebab Atomy buat banyak dah. Dan kalau kita nak minta-minta lagi pun, macam malu juga. Leaders Club memang malu nak bercakap. Cakap-cakap nak itu, tapi kehadiran tak ada. Jadi kalau boleh, kita buat komitmen lah. Bulan April nanti, dah lepas raya, kita hadirkan diri di Success Academy yang berikutnya. Okey. Ada siapa nak berkata apa-apa? Saya unmute. Siapa nak cakap apa, nak kongsi apa-apa. Kak Ring, kalau ada apa nak cakap, nak kongsi, silakan. Boleh unmute dan ya, 27 April, next SA. Okay, Assalamualaikum semua. Terima kasih Haji. Terima kasih banyak. Kak Rin pun minta maaf juga lah, ada beberapa kali tak dapat jam meeting kan. Okey, cuma macam Haji cakap tu betul lah. Mungkin jugalah kita tak dapat nafikan disebabkan mungkin bulan puasa je ya. Kurang jiran grup Melayu, terutama daripada grup DTA. Tapi Alhamdulillah jugalah ada tim daripada isi Bangi tu meramaikan jugalah kan. Okey, cuma memang macam Haji cakap tu tak ada, memang betul lah. Atomy ni dia, terutama Cik Tarik lah ya, dia cuba mengusahakan nak beri ramai datang tu sampai nak sediakan juadah buka puasa kan, supaya kita ni tak ada bagi alasan lah kalau nanti saya datang nak buka puasa kelang kabut. Jadi Kak Rin pun cakap dia tak harapkan besar, Kak Rin kata bagi kurma pun dah okey, tapi diusahakan juga bagi nasi. Kak Rin pun terkejut tengok dia punya lauk tu, Allah banyaknya, mewah sangat kan. Okey, lepas tu cuma Success Academy akan datang ni bulan April ni, maybe dia punya tim adalah raya lah Ji. Raya kan, sebab jatuh bulan raya pun kan rasanya, cuma tarikh kan tak pasti lagi, tapi hujung bulan biasanya. InsyaAllah DTA jadi speaker.
Cik Tariq minta dia jadi speaker. So Kak Rin pun mengalu-alukan ramai-ramai lah join, sebab bila tim raya tu mungkin ada yang menarik jugalah untuk siapa yang hadir. Biasa kan Hmm. Ethnic buat macam tu kan, adalah Hmm. bagi mungkin ada produk baru, dia akan Hmm. giveaway macam baru ni dia bagi Vita tu. Um, Seorang Lepas dua tu je. siapa pakai baju raya baru ni Ha, dapat 2 ha, pack apa ni disinfecting wipes. 2 pack dapat juga. disinfecting wipes. Haji dapat lah. Dapat, saya dapat. Tak payah beli dah, dah 2 pack tu besar kan, 2 pack pack. besar tu. Hmm. Setiap kali pergi dapat, pergi dapat. Tak payah beli dah tiap-tiap bulan. So Ni. mungkin mungkin 2 pack mungkin ni. ya, mungkin yang raya kemungkinan lah kot. Tom Yum kan nak keluar ni. Tom Yum, Tom Yum. Tom Yum akan keluar. Mungkin kot dia Tom nak Yum give minggu depan. Minggu depan keluar Tom Yum. masa kita saiz Bulan kita demi bulan. kot dia nak bagi pula atas meja. Tom Yum free, manalah tahu kan. Okey, cuma Aji dan semua, insyaAllah kita dah nak bermula tahu yang besok kami ada meeting, Leaders Cup ada meeting online untuk uh, apa challenge tu? Alahai, challenge nak Fit kurus badan challenge. tu. Keep fit Yes. challenge. Apa challenge ni? Keep fit challenge. KV challenge tu. So bersedia lah, sebab memang kita boleh menambah ahli keahlian ataupun mengaktifkan mana-mana yang buat join buat apa Go 100 tu. Mungkin bila kita boleh tak semesti barangan harian. Kadang-kadang mereka join Atomy tak berminat sangat barang harian lagi, mereka macam nak kurus kan. Jadi kita boleh gunakan, sebab yang terbaik tu Haji, kalau produk Atomy, masa Kak Ri meeting hari sebelum masa saya sesi muka 11 tu, dia kata produk kita untuk kurus badan tu, sebut je lah kan syarikat tu lebih baik daripada Amway rasanya. Amway ke Shakila? Amway. Jadi maknanya kat sini kan memang kita punya apa shake tu apa semualah yang untuk kurus badan tu, kata ingat namanya, tapi semuanya memang yang terbaik. Kita banyak kelebihan. Produk kita tu lebih banyak dengan harga yang lebih rendah pada syarikat tu punya. Dia punya kualiti memang kalau betul-betul ikut memang boleh turun berat badan. Lepas tu yang best sekali Atomy buat competition pertandingan ni pula. Kita boleh acak kan member kita tu, maknanya kalau selama ni dia nak kurus badan tak dapat apa-apa, tapi macam ni dia ada tarikan penghujung nanti, contoh turun sekian berat boleh claim produk Atomy boleh claim tau. Nantilah besok meeting dia orang keluarkan, kita boleh share lah waktu meeting akan datang. Kemudian yang paling best yang tu lah, yang top yang Haji baca yang lepas tu, boleh pergi melancong. Itu dapat berapa 3 tempat je kot kan. Dah pergi Hawaii, pergi mana bukan Hawaii, lupa dah nama tempat tu, dah tak ingat lah Kak Rin. Ada cakap Maldives. Maldives, lepas tu Taiwan kalau tak silap. Jadi maknanya ada yang sponsored. Satu package pun dekat 20,000 tau. Bukannya sikit-sikit tu. Jadi memang kita boleh sangat-sangat lah kalau kita dia akan melibatkan center leader. Jadi nanti kena rajin lah pergi, kalau siapa yang ke Isi Bangi, siapa yang ke Isi Baraka, make sure buat gerak kerja teamwork. Memang boleh, dia ada pula nanti kena buat aktiviti Zumba ke apa-apalah, semua kena tunjuk lah, dan adalah secara apa tu media sosial semua, yang tu siapa yang faham tu boleh buat lah nanti. Kak Rin kurang faham sikit maknanya kan banyak sangat Atomy sediakan platform untuk kita nak menambah ahli baru ataupun nak menarik ahli yang dah jadi ahli tu supaya aktif membeli produk Atomy. Ada macam sekarang kan Tom Yum nak keluar, maknanya Tom Yum pula the best tau setakat ni dalam Malaysia, kita punya rasa tu the best. Maknanya dia kata tak ada rasa Tom Yum yang seperti itu, sama seperti yang Thai punya, tapi di Malaysia punya, dan best dalam Malaysia compare dengan Tom Yum paste yang lain. Memang betul, hari tu masa Kak Ari meeting tu, ya Allah bau dia, tercakap lah, dia orang masak kat situ kan dalam meeting room tu. Lepas tu yang serve pula Haji, staff Atomy serve kepada leaders ni. Dahsyatnya dia orang sampai macam tu. Kak Rin macam, ya Allah baiknya dia orang kan. Serve satu mangkuk, tapi kita orang yang 3 orang Kak Rin di Tepuan tu ni tak dapat lah. Tak makan lah, tak ambil lah sebab kita orang puasa kan. Tapi maknanya dia nak tunjukkan memang kita punya produk tu memang best lah. Memang best sangat-sangat. Jadi kita tunggu akan keluar ni kan, tak lama dah rasanya. Tadi ada 9 bulan. Tapi kan Kari Paste sekali pun. Kari Paste Dia beritahu hari tu. Dia betul. beritahu itu 9 bulan. Betul. Apa ni, saya yang keep fit ni, saya dah terlalu awal pula turun. Sebab tu saya masa pergi hari Sabtu tu, begitu saya pakai baju Melayu, waktu saya nikah dulu. Allah. Baju Melayu tu saya pakai waktu Ni saya tak nikah. apa.
Macam ni 12 Haji, tahun. kalau Ha. Haji dah turun, baguslah Haji boleh jadi orang kata apa, boleh menggalakkan lagi kawan-kawan ke bisnes partner yang lain untuk lebih menarik lah untuk join. Sebab macam rasa Auni pun ada ni, Auni pun husband dia bukan turun je, build muscle tau. Hmm. KN, Umi cakap KN pun build muscle juga. Maknanya kita Hmm. punya competition ni bukan hanya untuk turun berat badan. Hmm. Apa pack apa six pack Six apa pack. Six Hmm. pack. yang tu. Betul, yang tu pun Dr. Siti boleh masuk juga. Dia ada dia punya kategori nanti. Tuan Haji masuklah. Ya Haji boleh Haji. Memang Saya masuk-masuk ni saya marah, tapi saya ambil. Saya ambil. Okay. Tapi sama dah nak masuk. Saya tak minat nak bertanding ni. Saya tak minat bertanding. Haji tak minat. Haji suka anak-anak. Anak-anak ke, bisa partner ke. Anak-anak okey, orang lain saya boleh beritahu. Tapi cuma saya nak beritahu, benda ni boleh sebab saya dah alami. Sebab tu sekarang ni saya pergi mana orang tak jumpa, terus sakit ke? Baik tak, mana sakit. Kata saya pun challenge. Lepas tu saya cakap pada Umi hari tu. Kalau Muka siapa nak glowing macam challenge, Haji. Dia kata sakit Haji. Muka glowing ni. Dia kata sakit. Lepas tu itulah. Dr. Siti, kita punya triple up protein tu, Kak Arin Ha. kan kecil manis kan. So, Ha. lepas Umi buat kelas cerita pasal triple up protein hari tu, Kak Arin terus excited nak guna, Kak Arin dah beli, Kak Arin dah amalkan. Sepanjang bulan puasa ni, Kak Arin pun terkejut sebabnya selalu Kak Arin kena makan nasi lah sahur sebab kita takut hypo kan. Tapi sebab Kak Arin dah tak ada selera nak makan, so memadai triple up protein, ambil lah suplemen lain, ambil lah apa macam kita Himohim, vitamin C semua. Memang Kak Arin ambil, dan triple up protein membantu Kak Arin stay sampai petang tak ada rasa lapar. Baru ni Betul rasa kenyang kan? Ya, Kak Arin pergi saksasa akademik, Kak Arin kata risau juga kan dengan sejuk semua kan, takut hypo kan. Tapi Alhamdulillah lah, cuma mengantuk tu adalah, tapi tak ada hypo. Maknanya produk kita triple up protein pun membantu memberi energi, dan lepas akses akademik tu kita dapat Vita tu kan 2 sachet. Orang leaders kat dia bagi banyak tau Haji. Sorry lah Kak Arin tak tahu Haji dapat. Kalau Kak Arin tahu Haji tak dapat, Kak Arin boleh pass juga beberapa sachet pada Haji. Saya kira tak ada rezeki je. Lepas tu kan Haji, memang betul Ji. Kak Arin ambil, dia alert tau. Dia macam ni tau. Kita ambil satu gelas tu, dia ada rasa macam gas sikit tau. Rasa gassy sikit. Bila bancur-bancur tu. Bila Kak Arin ambil, Kak Arin macam apa macam menambah energi kita, tak ngantuk tau. Waktu siang. Kalau ambil malam, dia terjaga tak Kak Arin? Kak Arin ambil masa berbuka, okey je sebab Kak Arin kan kita terawih. Kalau ambil malam kan tak ada tidur ke? Tak ada? Tak ada, tidur je. Alhamdulillah tidur je. Lepas tu Kak Arin ambil satu lagi sachet waktu sahur. Alhamdulillah lepas subuh semua tu kita boleh stay alert sampai ambil take a nap lah dalam pukul 11-12 tu, ngantuk sekejap lah kan. Segar lah, rasa segar. Dan memang Dr. Richie pesan, Dr. Richie kan Haji, kita punya Vice President kata, Kak Arin pun kagum, dia kata anak-anak yang nak periksa, yang galakkan ambil. Tu Kak Arin macam excited sebab anak Kak Arin SPM tahun ni kan. So Kak Arin nak pujuk dia suruh amalkan. Sebab dia kata memang boleh menambahkan ni lah untuk kecergasan otak juga. Jadi tu Kak Arin kata best produk kita. Lepas tu satu lagi, ada 3 ID yang Kak Arin dah bantu. Cepat je tau. Kak Arin bagi dia mesej Kak Arin dah lama, tapi Kak Arin tak sempat nak buat. Tapi hari Jumaat baru ni sebelum Success Academy, Kak Arin bagi ID tersebut kepada Husna. Husna kata, okey Kak, tunggu sekejap saya semak. Okey Kak, dia kata dah boleh contact balik bisa partner tu. Terus tapi kena isi form recovery lah. So Kak Arin bantu isi lah Julas sebab kita dah tahu, Haji dah ajar macam nak isi kan. Kak Arin kata okey, dah email dah recovery form. Lepas tu dia kata terus contact orang tu beli. Terus beli terus dah aktif. Pada hari tersebut je, dalam sejam je. Jadi maknanya untuk maklumat semua, kalau ada yang tak reti nak buat, Kak Arin boleh tolong. Tapi tak boleh terus buat lagi sebab dia kena semak dulu ID tu. Sebab yang hari tu bagi pada DTA, dia kata 80% tak boleh pakai. Sebab dia kata dia 3 bulan je. Dia 3 bulan je. Betul. Bermula bulan Oktober, November, Disember. Tapi itu je. Yang lebih pada tu tak boleh. Tapi Husna cakap dengan Kak Arin, kalau kita personal, macam Kak Arin personal minta dengan dia, walaupun dah bulan 9, bulan 8, bulan 7 tu dah expired. Dia kata kalau certain case, bagi saya dulu, saya tengok, tapi janji, dia tak call je tau. Yang case 3 orang ni dia tak call. Sebab dia kata, okey Kak Arin, cakap dengan dia orang, saya dah buka dah aktif kan, kena beli cepat sebelum Rehat. So Alhamdulillah ada orang dah belilah. So maknanya di situ, kalau ada lagi yang nak Kak Arin bantu, bagi tahu Kak Arin, berhubung dengan Kak Arin, nanti Kak Arin tolong. Cepat je. Tapi dengan syarat nanti bila dia suruh buat pembelian, kena cepat-cepat buat. Itu je. Yang untuk recovery punya cerita ya. Okey. Dr. Richie tu cakap begitu.
umur dia 70 lebih dah. Kan umur dia 70 kan. Ha. 70. Ha? Tapi 70. biological age dia 45. Wih, Ha. Biological age dia 45. tak apa. Apa Betul. umur kalender tak boleh nak ubah. Umur dalam kita ubah ya. Umur dalam ubah. Memanglah dia punya biological age. Ada orang umur 30 biological macam umur 60 macam penyakit dia ada. Macam penyakit ada. Itu sebab tu dia kata tu. Kemudian saya pula memang puasa ni hanya puasa hari pertama je yang saya makan waktu sahur. Yang lain semua saya suplemen dengan air. Rasa macam ada badan. 15 hari yang pertama saya tak ambil dengan triple up protein. Lepas start 16 puasa sampai hari ni triple up protein campur dengan 5 lagi produk, shake, minum terus. Itulah. Tak rasa lapar, tak rasa apa. Badan yang rasa gelebih-gelebih tu ambil lah triple protein tu kan. Dia bina muscle. Tu. Memang saya ambil. Jadi memang saya tak makan. Lepas tu untuk makluman semua orang yang macam biasa terima greeting daripada saya tak pagi tu, minta maaf sekarang saya tak buat greeting sebab apa? Sebab akaun WhatsApp saya kena block. Sampai hari ni tak boleh nak unblock lagi. Sampai hari ni. Jadi kalau nak tu kena ambil dekat FB page saya. Saya taruh tiap pagi saya taruh kat situ lah. Saya taruh kat FB page saya, ambil lah kat situ. Edarkanlah. So untuk besok poster dia besok poster besok. Ada keji sebab kita hantar banyak-banyak tu. Tadi siapa? Alina pun kata kena juga kan? Alina pun kena. Dia pun nombor phone pun kena. Hantar ke mana tu? Kena block hantar ke mana? Rasa macam ni Dr. Siti, bila kita hantar orang yang kita kenal tu okey lagi lah. Tapi orang tak kita kenal tu kadang Ustaz Karim pada terima kadang kan kita boleh buat pilihan nak block ke tak block kan. Macam mungkin bila kita contoh Kak Rin terima Haji, Kak Rin tak kenal Haji tapi rasa macam tak sukalah poster-poster, Kak Rin pun block nombor Haji kan. Jadi mungkin WhatsApp WhatsApp kan dia control semua benda kan. So nampak banyak orang block ni mungkin dia block lah Dia terus. block lah. Macam tu. Lah kot kan. Jadi di situ tak apalah, kita dah tahu dah, kita mungkin hantar pada yang kita kenal. Kalau yang tak kenal tu kita kena ber-PR dulu dengan dia lah kot. Tapi sebenarnya apa yang saya hantar kepada BP yang nak expired dan dah expired. Jadi saya pada hari Khamis tu saya hantar tu, saya dapat feedback 4 orang register semula. Jadi saya semangat lagi saya hantar. Sehari tu saya hantar 1000 lebih. Ya saya ke? hantar. Patutlah. Saya semangat sebab tu, sambil tu sebab saya bila saya buka tu dapat tu, sebab saya pun buat tu sebab saya nak dapatkan data, saya collectkan data yang macam DT cakap pasal gunakan Google Form tu untuk tu. Sebab apa ni saya blast email untuk rangkaian saya lah, kat orang lain tak dapat. Rangkaian saya blast email. Satu email saya bagi dia untuk pergi 300 orang. 300 user. Yang baru ni bila yang noni tu saya pergi, ada yang sambut. Saya akan beli hari ni. Ada yang sambut. Haji tengok dekat dalam Atomic Shop tu mana nak expire tu, Haji hantar email Bagusnya Haji. Saya hantar saya beritahu. Lepas tu saya beritahu mana kena yang buat expired dah saya jugalah. beritahu. Banyak tu tapi nak itulah, kena bila kena block tu habis. Lepas tu saya pula bila kena block tu, hari masa kat Sasha Academy tu ada pesta, so Unify ada buka booth. Saya ambil kad baru. SIM card, saya masuk SIM card dalam phone tu. Mula-mula boleh, lepas tu dia block lagi. Rupanya dia ambil pada email. Dia ambil email number, dia block pada email number. Phone-nya email number tu. Ya ke? Bila WhatsApp kita block, nombor tu masih boleh dihubungi Haji ke macam mana? Ya, boleh hubungi, cuma tak ada WhatsApp lah. WhatsApp lah. WhatsApp saja tak boleh. Patutlah. Jadi Kalau buat sehari siapa 200, sehari 200 tak boleh? Tak adalah blast sehari sampai 1000 ke macam tu kot ke? Macam mana? Sebab saya ni jadi masa kalau buat kerja saya buat sungguh-sungguh. Saya duduk tekun buat satu-satu buat. Mungkinlah sekali blast tu ramai kan? Saya tak blast. Bukan blast. Satu-satu. Satu-satu. Tapi banyak. Okay. Dapat respon, buat lagi satu buat respon. 1000.
Daripada pagi lepas subuh tu sampai dekat kat pukul 5 tu 1,000. 1,000 Hmm. orang dia hantar. Ha. Jadi Right. orang-orang ni bukannya orang-orang yang saya tak kenal. Orang-orang yang kenal sebab saya ada nombor telefon dia orang, sebab saya yang tak daftar dia orang. Yelah, betul. Ha. Okey. Sebabnya kalau Ini kita remind dalam grup, dia orang tak ada yang tak baca kan. So kita bilang macam tu tahu lah. dalam Kita grup orang tak email. baca, sebab tu saya tak percaya tahu dalam grup ni. Saya tak percaya. Info-info Saya tak mungkin lah percaya. sikit, tapi yang remind-remind ni ada terlepas lah ni. Jadi itulah dia, sebab tu saya cuba buat. Lepas tu dah kena itu tak adalah. So sebab tu sekarang ni saya berhenti duluan tu. So sekarang saya tunggu phone daripada Maxi baru bagi saya phone, saya nak guna nak install. Kalau install tu tak dapat lagi WhatsApp, habis. Itu cerita dia. Itu Dr. cerita Siti, dia. nanti kita akan ambil kesepeluh nak tanya Dr. Siti ni. Doktor ada dalam grup Go Sales Master ni, dia tanya, kalau cerit berit selepas 4 hari amalkan himohim 2 kali sehari, normal tak ya? Dia kata, adakah ia dikira healing crisis? Ini. Dia ambil, Crisis. dia kata dia ambil Dia ambil sebab apa kan Kak Arin? Dia tak cakap ni masalah apa. Aziha ni, dia kata kalau cerit berit lepas 4 hari amalkan himohim 2 kali sehari, adakah ia normal? Okey, saya kalau tu nak tanya dia ada masalah apa ambil itu, sebab setahu saya lah. Contoh kan kalau orang tu gout, kalau dia ambil himohim dia akan rasa lagi sakit gout dia tu. Dia ni ada masalah usus kot. Dia ambil himohim tu macam mana? Ada orang dia ada bisul, diabetes, bila ambil bisul lagi keluar. Kan, betul? Kemungkinan lah dia ada masalah usus ke sebelum ni ke, kemungkinan besar lah itu healing crisis lah. Tapi kalau cerit berit ni kalau dia tak dehydrated, dia boleh je ambil air garam tu kan, ORS, ataupun ambillah probiotik, ambil air garam untuk bagi replace balik lah benda yang tu kan. Tapi itulah nak tanya dia ambil berapa secik. Kalau dia ambil 2 secik, turunkan dos kepada 1 secik sehari ke. Tapi continuously lah kan. Di samping tu ambil je air garam ORS tu dalam 4 hari baru Dia kata betul cerit berit. Kalau cerit berit yang tak teruk, tak dehydrated ke apa, continue je lah. Cuma nak replay balik tu ambil air garam semualah. Setahu saya, hemohim ni pengalaman saya lah. Saya kan ada allergic rhinitis dulu kan. Saya ambil, keluar bisul sikit-sikit lah kat kepala, gatal kepala saya. 2 minggu jugalah saya ada benda tu. Tapi lepas dah lama kita ambil tu, dah lama kurang lah residuen kita tu kan. Dia dah keluar lah, maksudnya benda-benda toksin tu kan. Healing crisis kemungkinan besar healing crisis. Tapi kalau tak teruk sangat, dia ambil tu lah air garam untuk replay balik. Tapi continue je lah. Stop lah, maknanya jangan stop Kalau dia tak teruk, continue je. At least 1 session lah, kurang kepada 1 tengok. Saya rasa dia ada masalah kembung ke apa, masalah usus dia tu, dia buang kat situ lah. Macam abah saya, Karin, abah saya dia ada TB masa berapa tahun lah, 2 tahun lepas kan, dia ada TB. Dia nak ulcer dekat mulut, tak boleh makan tau. Lepas dia ambil hemorrhoid, keluar ulcer. Keluar ulcer kat mulut dia tau. Abah saya, dia pula diabetik. Lepas tu saya tak lagi dia berhenti, saya suruh sambung. Lepas tu okey dah, badan ni dia okey dah. Dah okey dah, tak ada dah rasa tu. Saya suruh continue. Memang dia akan keluar dekat penyakit yang kita ada tu. Dia detox kat situ. So kita dapat detect lah dia punya problem tu kat mana, sistem dia kat mana. Okey, faham. Di situlah perlu kita sebagai orang yang rapat dengan yang membeli tu kena selalu follow up kan, tanya. Ada orang pernah cakap Karin, tak silap saya Kak Ua punya BP ke apa, keluar bisul. Dia ada kacang manis. Sampai dia nak fed up atau keluar bisul. Makan himohim. Takutlah nak makan kalau tak Tapi kita kena beritahu lah dulu kemungkinan benda tu ada kan. Benda tu kan tak. Saya kalau orang gout tanya saya akan cakap, kalau ambil mungkin ada sakit sekejap. Kalau terus ambil ubat kat doktor, tapi continue je. Lama-lama gout dia akan makin kurang lah simptom tu. Tapi kalau yang dah terus, yang dah peringkat yang benjol, gout T5 tu yang tak boleh buat apa tu, tak dia kata apalah. Kalau yang gout sikit-sikit tu, kalau ada sikit healing crisis tu, continue je. Tapi ambil je ubat, tak apa. Dia memang detox kat situ.
kat sini kan sebenarnya pengalaman kita daripada tahun 2020 yang amalkan, kita sendiri pun macam Kak Aris ni pun tak berani nak bersuara juga tau. Doktor bila dia letak dalam, dia tanyakan dekat grup Go Sales Master Camp ni, dia tanya daripada pukul 4 tadi. Kak Aris kata, ish Kak Aris nak respon, risau pula kan. Kak Saya Aris kalau cakap, saya jawab tapi bila banyak, saya akan doktor tanya cakap tu betul banyak. juga. Kak Aris setuju bila doktor kata kalau boleh teruskan, tapi kalau tak mampu kurangkan kepada satu sesi. Betul, betul Kak Aris setuju? Kak Aris setuju. Kan? Saya Sebabnya dulu 2 minggu saya suffer macam ada kutu tau Kak Arin kat kepala saya. Gatal sangat. Kan betul, mengenyam-genyam. Pakai tudung kan, kita pakai tudung kan. Rasa macam ada kutu tau. Ya Allah, dahsyat betul. Tapi memang Maknanya- bagus lah. Lepas tu saya dah okey banyak dah. Sebab tu bila kita amalkan macam doktor sendiri, seorang doktor amalkan, doktor pun tahu pula healing crisis punya tu. Jadi kan lebih yakin kan? Bila yakin, bila doktor share macam ni, Kak Arin macam bau kita rasa Saya sebenarnya. ingat lagi peristiwa tu macam kutu Kak Arin. Gatal mengenyam-kenyam. Lepas tu saya kata kenapa ni lah rupanya macam emohim. Dia naik macam saya kata kepala saya tak pernah ada kutu. Kenapa lah rupanya. Memang saya ada rasa anxiety yang restung. Teruk dulu saya. Sama Pernah macam saya Kak Arin pun masih resdung. Kak Arin pada resdung ni. Sebab tu Kak Arin ingat sebelum Kak Arin join Atomy dulu, Kak Arin kena pakai mask. Waktu tu belum PKP kan. Kak Arin pakai mask dalam rumah sebab ada kucing yang pakai mask. Tapi bila dah join Atomy, PKP pula memang kena pakai mask kan. So kita tak rasa pun kita punya masalah tu, nak kena pakai mask tu rasa satu masalah. Tapi kata dah tak payah pakai mask rupanya dalam rumah. Rupanya sebab himohim membantu. Tapi macam ni tadi kan Kak Arin pakai tisu ni sebab lepas bersahur, berbuka tadi, sebab sibuk-sibuk lupa nak ambil satu sesi Mohim. Dia keluar balik. Dia apa? Panggil apa tu? Kak Rin punya resdung tu dia berhingung-hingung. So kata, tak ambil Mohim tu, Kak Rin berhenti pergi ambil Mohim sikit tadi. Sebab di situ ada orang yang terus recover. Tapi macam Kak Rin ni akan okey Kak Rin punya resdung kalau Kak Rin tak stop, ambil Himohim. Kalau tak ambil, dia akan trigger juga. Nampak tak? Jadi probiotik pun sangat bagus. Probiotik sangat bagus untuk immune system. Amalkanlah probiotik tu. Dan ada orang immune sistemnya terus stable bila dia dah ambil supplement. Tapi macam Kak Arin ambil pun kadang-kadang kalau Kak Arin tinggal dia trigger balik. Ya ke? Saya kurang banyak. Dulu saya sampai tak boleh makan daging, saya akan jadi gusi saya berdarah dengan cilapi. Gusi saya berdarah dan lagi bengkak gusi. Saya pernah tengok pasien sampai muka saya sengit sebelah. Teruk saya punya restung dulu. Saya pula malas nak ambil antibiotik kat klinik kan. Saya malas nak ambil banyak-banyak. Lepas tu bila saya dah okey sekarang ni, okey banyak dah lah. Okey, faham. Tak adalah makan daging sampai terus gusi berdarah terus. Lepas tu kan, saya dulu jarang ambil vitamin C. Saya ingat lagi, vitamin C memang saya jarang ambil. Kita ambil konsisten macam sekarang kan. Vitamin C, siapa yang ada masalah bleeding, hidung sampai berdarah, gusi berdarah, salah satu tu simptom kekurangan vitamin C. Bila saya dah ambil konsisten, tak ada dah lah gusi berdarah semua tak ada. Combine benda tu. Dulu tak adalah nak amalkan pun vitamin C ni ambil sambil lewa je kan. Kan jadi atomin pula, rajin pula ambil je. Untuk kesihatan lagi pun eloklah kita ambil. Kita dapat pantau juga perkembangan bila kita amalkan kan. Jadi mudah kita nak share dengan business partner. Macam ni kan dia tanya kan. Dia tanya kalau kita sendiri pun tak amalkan konsisten, macam mana kita nak respon balik kat dia kan. Cuma Kak Arin tak berani nak cakap tadi sebab Kak Arin pun kata Kak Arin pun kalau tak ambil Kak Arin akan restung. Adalah penyakit biasa pada badan tu kan. So bila dia tanya macam Kak risau juga nak cakap lebih tadi. Kata tunggu Dr. Siti lah explain. Tapi dia mungkin tak join meeting kot, tak apa. Kak dia akan personal WhatsApp kat dia nanti. Ayah dia kena stroke. Sebab cakap tu rasa untuk ayah dia kot. Dek ni kena stroke. Tak apalah esok tanya dia balik dalam grup confirm balik kan. Dia kena stroke, dia ambil aspirin kot. Ada ambil aspirin. Banyak benda kalau saya nak tanya ni. Kalau ada orangnya senang kan, kita boleh terus tanya kan. Ada ambil aspirin ke? Aspirin tu kan setengah tu ambil stroke kan jadi gastrik ke? Banyak benda nak tanya korek saya. Untuk ayah dia. Yelah mungkin ayah dia dah berumur, dia risau lah kot cirit-birit ni kan. Cirit-birit kan takut flat pula orang ni kan. Itulah Dr. Istinga Haji kan, Dr. Richie cakap, Kak Arin pun risau sebenarnya kalau orang tu dah on kemo, yang cancer kemo kan, kita tak berani nak recommend Himohim kan. Tapi kan dia recommend, masa on stage kan dia cakap kepada orang yang on kemoterapi sangat membantu kan. Dia kawan yang tengah kemo ni, tapi Kak Arin pun tak berani buka mulut pasal Himohim sebab kita khawatir takut badan dia
makin teruk Tak, kan. dia kata membantu, sangat membantu Dia mengurangkan dia punya kesan sampingan. sebab dia seorang Dia cakap doktor. tu. Macam Dr. Siti lah, dia seorang doktor yang memang buat research semua kan. Dia Dia tapi sangat. sebab tu nama Dia dia tak taruh maksudnya Dr. Richie, tak taruh, tapi dia oh medical ya doctor. ke? Tapi dulu ada kes yang Dr. Kam punya patient yang yang kanser agresif tu, tapi dia dah meninggal lah. Memang kanser dia sangat agresif. Okey, dia kena, saya tak ingat apa nama dia, tapi memang agresif kanser dia. Dia ambil hemohim. Memang dia rasa bertenaga. Bertenaga, dia kata ambil lah. Suami dia memang sihat. Mula-mula dia rasa datang sakit tu, dalam tempoh dia kena kemoterapi, tapi dia ambil hemohim, dia rasa segar badan dia. Tapi sebab hemohim ni bukannya menyembuhkan kanser kan, tetapi membantu dia simptom-simptom yang semua tu. Tapi umur dia tak panjang kan. Lepas tu dia meninggal sebab kanser dia memang jenis agresif. Tapi daripada segi badan segar tu saya setuju. Ada yang dulu pasien Dr. Kam dulu, dalam present dulu, saya ingat kes tu. Ya, betul kata Dr. Zu ni, daripada pesakit tu duk makan benda lain kan. Dia dah sakit, kena kemo kan. Jadi, tapi itulah sebenarnya itu main peranan penting untuk kita. Macam Kak Arin cakap dengan orang yang Kak Arin tak kenal. Susah sikit lah dia nak percaya. Tapi macam kita kan ada orang yang rapat dengan kita yang mungkin kena sakit, kena rawatan kemo. Bila kita cerita dengan dia untuk kebaikan dia, kita cakap pun dengan penuh kasih sayang, mungkin dia akan percaya dan dia dapat membantulah dia kan. Itu yang perlu kita terus bercerita ni. Sebab kalau kita ada yang bleeding. duduk orang tengah macam ni, apa sakit kemo. Sebab tu saya ambil keputusan untuk share malam ni. Sebab apa yang Dr. Richie cakap ni, kita tak pernah dengar daripada seorang profesional cakap depan orang ramai. Takkan dia nak menipu. Kan? Dia Benda tu dia sakit rakaukan. kemo. Kanser apa tu Encik Jalil lah. Tak boleh nak cakap lah benda ni in general kan. Ni benda ni general je. Dia kata bleeding lepas kemo. Siapa ya? Tak tahu lah. Dia kanser apa tu ya? Bleeding pada mana ya? Sebab kanser ni banyak jenis kan. Tu tak boleh nak cakap tu. Kanser rahim ke? Cervix ke? Kan? Kanser hati ke? Dr. Siti, kanser ni kan, sorry lah tanya sikit. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni kes yang apa tu yang Muhyiddin yang daripada JB kan, Johor Bahru. Ingat tak? Siapa ya? Dia ada pernah masuk grup ni. Dia tu usus besar. Tu saya kata kanser usus lah kot. Lepas tu dia bila dia ambil hemohim, badan dia memang segar lah. Dia rasa sihat semua. Tapi bleeding banyak. Jadi dia punya HB turun. Sampai 5 macam tu lah. 6 termasuk darah. Lepas tu bila doktor tanya, dia pun cakap tu lah. Lepas tu dia tanya saya kata stop dulu hemohim. Bila stop hemohim, bleeding dia stop lah. Tak ada apa. Dia on kemo dah ya. berhenti kemo esok boleh on balik. Macam tu lah. Maksudnya masuk on kemo dia tak boleh nak ambil lah. Stop kemo sebab dia kan hemohim menyebabkan bleeding tendency kan. So maksudnya masa kemoterapi tu off dulu, dah completed cycle tu boleh lah ambil lah. Ya, boleh macam tu. Tapi tak semua orang yang dapat kesan bleeding tu kan. Itulah kan tu saya tak boleh nak cakap kan kanser apa. Sebab tu kalau nak bagi tu kena tengok jugalah kanser dia macam mana. Lymphoma. Jadi boleh ambil hemohim dulu. Kalau ada bleeding, HP turun ke stop lah. Cuma kena hati-hati je lah. Watch out macam tu je lah. Juga ni Dr. Siti dengan Cik Jalil, masa ni pengalaman Kak Arin lah kan, ni cerita pengalaman Kak Arin. Masa Kak Arin dululah, sekarang dah tak ada period. Masa Kak Arin period dulu, berapa tahun masa kita join 2020, 2021 tu Kak Arin masih ada period lagi. Kak Arin ambil hemohim sangat heavy tau. Sampai pad yang besar tu pun boleh penuh, heavy. Yang logik kalau Cik Jalil kata boleh menyebabkan bleeding, itu bukan luka, tu period kan. Jadi Kak Arin stop lah hemohim. Tapi kita punya period tu, minta maaf lah kita cerita kan, cerita pengalaman. Dia tak drag tau. Dia tak ada macam period tu sampai 10 hari, tak ada. Dia akan cepat habis. Cepat bersih, boleh cepat solat kan. Jadi di situ pengalaman Kak Arin, hemohim membantu. Tapi kalau bagi orang-orang yang dia punya bleeding sampai dia pun takut tengok, janganlah, boleh stop lah hari tu. Ataupun jangan kurang ke kan. Tapi kalau macam kes penyakit yang pesakit kena kemo ni, kita khawatirlah sebab dia dari segi sakit kan Cik Jalil kan. So elok macam kata recommend tu stop lah dulu. Tapi sebab dia ada anticoagulant effect. Sebab tu. Sebab tu yang tak bagi ambil untuk pesakit jantung yang on macam Plavix ke apa kan. Yang
baca darah. Ada satu lagi apa tu? Saya lupa dah. Apa doktor yang satu lagi tu? Yang cair Mana darah tu? warfarin? Warfarin. Yalah dulu kita ada remind dekat notes kita dulu kan, siapa yang dah ambil warfarin benda tu kena alert sikit lah kan pasal ambil hemohin ni. Sebab tu bila kita berbincang macam ni, kita ingat balik tau, trigger balik bila kita nak bisa partner nak beli ataupun kita nak recommend kan. Kita kena alert lah benda-benda yang tak boleh kan. Sebab kadang kita lupa doktor. Bila tak discuss ni kita tak ingat kan. Kita main Dah lama dulu kita rajin nak blast info tu, dekat sekarang dah makin kurang. Lupa dah. Tapi baguslah bila share ni, insya-Allah membantu kita fikir balik siapa yang boleh, siapa yang tak boleh kan. Itu je lah daripada Kak Arin, itu je lah buat masa ni. Terima kasih. Ya, tuan-tuan dan puan, ni dah 11.50. Okey. Ingat cukuplah sekadar itu untuk malam ni. Terima kasih kepada semua yang menyertai kita punya perjumpaan pada minggu ini. InsyaAllah apa yang dikongsikan ni memberi pendapat kepada semua yang hadir. Jadi siapa yang tak hadir tu, kalau mereka nak tahu bolehlah sampaikanlah info apa yang dikongsikan pada SA baru ni. Okey. Cukup sekadar itu, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rin, terima kasih Dr. Siti, terima kasih Cik Jalil dan semua yang terlibat. Terima Bye-bye. kasih semua. Assalamualaikum. Selamat bersahur. Selamat sahur. Okay. Alright. 3, 2, 1.